Fatihah, surah Fatihah yang kita sebut Al-Fatihah ataupun Ummul Quran disebut sebagai oleh beberapa, di atas beberapa sebab. Sebahagiannya menyatakan sebabnya kerana dia merupakan syarat di dalam solat. Tetapi yang menarik yang disebut oleh para ulama, dia dipanggil sebagai Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Bermaksud ibu, kepala, utama, ibu. Ummul Qura, ibu kepada segala kampung, segala negeri. Ummul Kitab kerana padanya terkandung seluruh maksud kitab, seluruh maksud Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan kita dalam salat. Saya nak sentuh sikit hal ni. Besarnya Allah pilih Fatihah. Bila kita di dalam salat, kita baca Fatihah, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh alam. Perkataan Alhamdu maksud segala mutlak puji. Alif Lam tu merangkumi segala apa saja pujian yang kebesaran, ketinggian yang layak bagi Allah, dipuji kepada Allah. Sebab tu nak terjemah Melayu tu, dulu-dulu orang kita terjemah segala puji. Segala tu datang daripada Alif Lam tu, ma'rifah tu, yang bermaksud semuanya sekali. Segala puji, Alhamdulillah bagi Allah. Ini nama Allah yang paling besar, Allah. Nama Tuhan Allah. Rabbil Alamin, Tuhan bagi semua alam. Kita ada Allah, kita ada Rabb. Dalam ayat yang Fatihah yang pertama tu ada Allah, ada Rabb. Apabila satu orang Muslim salat, kadang-kadang bila satu orang salat ataupun seorang tu berdiri, dia terasa hanya antara dia sahaja yang hidup dan dunia ni. Ataupun kadang-kadang dia terlupa besarnya Tuhan yang dia sembah. Tetapi dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengingatkan dia bahawa Tuhan yang ia sembah merangkumi segala-galanya. Bukan hanya Tuhan orang Islam, orang Malaysia, bukan Tuhan manusia, jin dan segala makhluk yang diketahui dan tidak diketahui. Alamin jamak kepada alam. Betapa banyak alam yang kita tidak ketahui. Mentari jauh lebih besar daripada bumi. Segala planet yang ada, kebanyakannya jauh lebih besar daripada bumi ni. Digabungkan mentari, matahari, bulan dan segala planet bagi galaksi kita ini hanyalah debuan yang kecil yang berada pada keluasan cakrawala yang begitu luas. Bumi kalau dilihat dari cakrawala yang luas dan alam yang luas, hanyalah debu yang tidak ada apa-apa nak dibandingkan yang lain. Debuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam, yang mendengar apa yang kita puji kepadanya dengan segala pujian. Inilah nikmat beragama Islam. Apabila nak memuji Tuhan tidak memerlukan perantaraan, nak berbicara kepadanya tidak memerlukan perantaraan. Di mana saja manusia berada, di mana saja manusia duduk, pada waktu mana sahaja, dia boleh berbicara dengan Tuhan. Nak jumpa orang besar, kena ambil masa dengan dia, kena buat appointment dengan dia.
Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahi rabbil alamin, kerana ia menguasai segala alam, segala waktu zaman. Sebab itu salat diwajibkan Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tiga nama yang padanya merujuk Asmaul Husna keseluruhannya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, semua nama-nama Allah merujuk kepada tiga ni. Allah merujuk kepada Ar-Rabb, merujuk kepada Ar-Rahman. Semua nama-nama, tiga-tiga ni berada dalam Fatihah. Segala kesembahan kita, kehidupan ini, salat mengingatkan kita Maliki Yaumiddin. Kita mungkin ingat Allah Tuhan di sini, Allah Tuhan alam, kita ingat semua. Tapi kita jangan lupa satu benda yang selalu manusia tak perasan. Yaumiddin, hari pembalasan yang belum kita saksikan. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin dalam qiraat yang lain, yakni dia memiliki hari pembalasan. Tengok dalam berapa ayat Fatihah menghimpunkan kita. Kita mengakui kebesarannya, kita mengakui, kita memujanya, memujinya, mengakui sifat-sifat ketinggiannya, mengakui dia memiliki hari pembalasan. Kemudian kita kembali kepada tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami abdikan diri, dan hanya Engkau yang kami pohon pertolongan. Segala apa yang kita lakukan bagi memenuhi maksud ini, kami hanya menyerah diri padamu, kerana Engkaulah Rabb, Engkaulah Allah, Engkaulah Rahman, Engkaulah Rahim, Engkaulah pemilik segala alam, dan Engkaulah yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu, pada Engkaulah kami abdikan diri. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ilahiyah, na'budu, ramai orang akui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak ibadah padanya. Iyyaka na'bud, tauhid ibadah. Orang-orang yang syirik, bukan mereka tak tahu. Orang musyrikin Mekah, bukan mereka tak tahu Allah adalah Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik, mereka sebut. Nama anak mereka pun Abdullah, macam nama bapa Nabi kita Muhammad. Nabi belum lahir, nama tu dah ada. Tapi masalah mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Golongan-golongan syirik yang memanggil wali meminta tolong, memanggil apa lagi, kutub mana tolong mereka, bukan mereka tak tahu Allah. Bomoh-bomoh yang panggil jin tolong mereka, bukan mereka tak tahu Allah, tetapi mereka tidak mentauhidkannya di dalam ibadah. Maka di dalam Fatihatul Kitab kita iyyaka na'budu, barulah wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau kami pohon pertolongan. Rububiyah, tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah. Kerana ada orang sembahyang di dalam masjid, tapi bila nak tolong, minta tolong, pergi minta di kubur. Tuan-tuan pergi di India, ada Brelwi sembahyang di masjid, kalau nak doa kena minta kat wali. Dia kata kita jauh dengan Allah, minta wali lah tolong doa kat kita. Dia rasa kena ada perantaraan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya Allah yang kita minta. Dalam segala yang kita perlukan dalam dunia ni, nak minta tolong Allah dalam kehidupan keseluruhannya. Tak ada siapa yang boleh tolong kita, hanya melainkan Allah. Kita minta tolong pada Allah. Pertolongan yang pertama yang kita perlukan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kerana kalau Allah tolong kita, bagi kita makan, bagi kita kaya, bagi kita hidup, bagi kita mewah, tapi dia tak tolong kita tunjuk jalan yang lurus, kesemuanya tidak memberi makna dan faedah kehidupan di atas muka bumi ini. Maka tak tahulah kita ibadah yang betul, tak tahulah kita bagaimana untuk memanggil Allah dengan cara yang betul, tak tahulah kita bagaimana nak membetulkan jiwa kita supaya pasrah dan taat dan mencari Allah Azza wa Jalla. Tak tahulah kita, sehinggalah Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul mustaqim, apa maksud siratul mustaqim? Berbagai mufassir sebut, tapi maknanya sama. Sama ada mustaqim jalan agama, mustaqim jalan Quran, mustaqim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita perlukan Allah tunjukkan kita ke jalan itu. Betapa ramai orang yang salat tidak ditunjukkan padanya jalan yang lurus. Walaupun dia membacanya, tetapi dia tidak menghayati. Oleh kerana manusia kadang-kadang melihat nas tidak dapat memahaminya, melihat arahan tetapi kadang-kadang tidak dapat untuk merasai bagaimana untuk mencontohi arahan itu sehingga ada contoh dan teladan. Kita menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang engkau berikan kurnia pada mereka, para anbiya, para salihin, para siddiqin yang diakui oleh Allah dalam kitab dan sunnah. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau murka. Para ulama menyebut yang murka Yahudi, bukan kerana jahil, kerana berilmu tapi meminda ajaran Tuhan, menokok tambah apa yang tak diajar oleh Allah, dibuat agama baru. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Waladhdallin, tidak juga jalan orang yang sesat seperti Nasara dan seumpamanya, yang mana mereka itu telah disesatkan oleh orang-orang yang berpengetahuan. Kerana dalam dunia ini ada orang yang mengetahui tetapi menggunakan agama untuk kepentingannya supaya dia mengajar agama apa yang menguntungkan dirinya, dan ada pengikut yang mengikut kerana dia tak tahu apa, dia rasa orang agama itu betul. Al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Tuan-tuan, keseluruhan kehidupan kita di dalam beragama itulah apa yang Quran nak cerita daripada cerita para anbiya, hukum hakam agama, hukum muamalah, hukum ibadah, cerita umat yang lalu, cerita kiamat yang akan datang. Kesemua cerita itu tidak lebih daripada isu yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka dinamakan dengan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Fatihah seolah-olah pembuka ni, dia beritahu ini all the contents of this book di dalam surah.